Ya, Alhamdulillah hadirin, sambung muka surat 178. Jadi Allah SWT cerita apa yang telah berlaku di Badar. Bila Nabi dan para sahabat sudah sepakat untuk lawan Quraisy, untuk lawan tentera Mekah yang dalam perjalanan ni, untuk serang mereka ni. Maka bila semua telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni asbab-asbab dia ambil. Asbab dibuat sekadar yang mana ada untuk Allah SWT nak bagi tahu pada kita, begini perintah Allah SWT disempurnakan. Jangan tengok keadaan kita. Tengok keadaan ni mana boleh lawan ni. Tengok keadaan dia akan mari waham. Tapi bila perintah Allah SWT, maka di sebalik perintah ni ada kejayaan. Ada kejayaan. Dia tidak ada keadaan tidak sesuai, keadaan ni paling tidak sesuai. Dan kita tengok perkara-perkara kecil yang berlaku ketika ni kan, ada musyrikin mari tawar diri. Dia tahu keadaan Nabi, keadaan para sahabat kan, dia mari tawar diri. Nak terlibat dengan peperangan ni. Nabi kata, kami tak guna orang musyrik. Kami tak akan guna orang musyrik dalam peperangan kami. Tak akan guna. Jadi dia minta lagi. Nabi kata masuk Islam. Tengok, jaga kita punya usuh. Tidak kata dalam keadaan tertekan gini ke, masa ni ke ikut orang mari, ikut orang nak baik. Allah Ta'ala uji Nabi. Dan ini sudut lain. Allah Ta'ala cerita pada istastaghithuna rabbakum, ketika mana kamu nak minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tadarruk kan, Nabi doa pada Allah Subhanahu wa taala tu, sehingga Abu Bakar tengok berkesian. Abu Bakar bagi hasbuka ya Rasulullah, cukup. Allah Ta'ala akan tolong. Fastajaba lakum, maka Allah Ta'ala terima doa kamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, aku akan bantu kamu dengan datangkan tentera bantuan kamu dengan bi alfin minal malaikah, dengan 1000 daripada malaikat murdifin yang akan datang ni berturut-turut malaikat akhirat. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Allah Ta'ala tidak jadikan berita gembira ni melainkan untuk tenangkan jiwa orang mukmin saja. Sebenarnya wa man nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan itu melainkan daripada Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat siapa-siapa sebenarnya. Allah Ta'ala tidak berhajat siapa-siapa, hatta malaikat pun. Batal takib, wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan itu melainkan daripada Allah SWT. Sebab tu usaha ni, hadirin jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia berhajat pada bantuan Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi ni, setiap pergerakan dia, setiap usaha dia, setiap keputusan dia berhajat pada bantuan Allah. Sebab tu dia kena pastikan sesuai dengan perintah Allah dulu. Sebab tu dia kena asal dia tu perintah Allah yang paling besar. Jangan kita tergelar dengan usaha sehingga usaha lebih besar daripada perintah Allah. Kita tukar kerana keadaan punya tekanan ni, maka kita rasa usaha tu macam usaha kita. Dah ni usaha Allah untuk tegakkan agama Allah ni kerja Allah SWT. Dia tengok, dia kena datang melalui asbab-asbab yang mana boleh tarik rahmat Allah SWT. Tidak ada mukhalafah dengan hukum Allah SWT. Dan Allah nak bagi tahu, kami tidak jadikan berita ni melainkan untuk tenangkan hati kamu semata-mata. Innallaha azizun hakim, dengan Allah Maha perkasa. Allah tidak berhajat pada siapa, tidak berhajat pada para malaikat, bahkan tidak berhajat pada kamu. Lepas tu apa Allah Ta'ala buat lagu ni? Apa orang Islam kena berjihad untuk tegakkan agama Allah ni? Allah Hakim. Allah Ta'ala tahu lagu mana. Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala yang uji. Allah Ta'ala bagi tahu para malaikat turun. Idh yughashikumun, bagaimana bentuk bantuan Allah dalam peperangan ni? Idh yughashikumun nu'asa amanatan. Allah SWT telah tutupkan kamu dengan ngatut. Dia sampai sekarang ni tanda nusrah Allah dalam peperangan ni Allah datangkan ngatut. Sebab apa? Sebab untuk hilangkan rasa takut. Amanah sebagai satu keamanan yang kami bagi pada kamu. Sebab dalam peperangan ni, hak ni paling penting sekali ni. Kalau dia takut dalam perang, kalau dia takut kan, silap dak berapa kali kata kepada dia tali pinggang pun tak jadi. Dia takut kan, dia takut tak bedi canggih secara mana pun, pistol canggih secara mana pun, alat canggih sama pedang tajam secara mana, dia takut mari
Ketar, tak boleh buat gapo. Jalan tak betul dah. Jalan. Jadi bila antara bentuk nusrah Allah SWT sampai sekarang dah. Allah Ta'ala datangkan ngatuk. Kalau dengar berita-berita apa yang berlaku masa Rusia perang dengan Afghan kan? Tak. Bila mereka tahu nusrah Allah mari pada mereka ni, masa tengah perang ni, masa peluru dak atas kepala gini, dengan jet lagi dengan mereka boleh buat cai, tenang, tak ada rasa gapo. Alamat dia ni alamat dia. Orang kafir nampak je hebat, tapi takut. Dia punya takut. Masa Islam tak balas tu berani, bila kena balas sikit kan, kucah lalu. Dia tak dengar arahan. Tak. Sebab dalam perangan dia kena taat. Kemuncak situ kena ada ketaatan. Tak. Bila tak dengar arahan, tak dengar daripada komando dia suruh kan, habis. Tak. Dan untuk taat dia paling sulit sekali. Betul Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, idh yughashikumun nu'as, ketika mana kami telah tutupi kamu dengan mengantuk, menyebabkan kamu rasa aman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i, dan Allah Ta'ala telah turunkan kepada kamu air daripada langit, air hujan, liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijsasy syaitan, untuk bersihkan kamu, untuk jauhkan kamu daripada bisikan syaitan, godaan syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, tengok, untuk Allah Ta'ala kukuhkan hati kamu. Seperti mana Ashabul Kahfi ni ahli Badar ni. Wa yuthabbita bil aqdam, untuk Allah kukuhkan kaki-kaki kamu. Ni mauqif mana? Buat keputusan nak lawan. Kita dengar ahli Badar cerita kan, Ibnu Mas'ud. Masa ni musuh depan ni. Masa ni berhadapan dah ni. Orang Islam ni. Dia Allah Taala buat orang Islam nampak orang kafir sikit. Orang kafir nampak orang Islam sikit sungguh. Allah Taala buat. Dia ketika ni sebelum perang kan, dia ada mubarah dulu, dia ada perang sama-sama dulu kan. Ya. Masa ni sahabat dia kata aku dak pegang tombak ke. Pegang jatuh, ngatuk. Masa musuh depan tu. Masa perang nak meletup, dia berlaku bukan tidur lama ni, dia berlaku dari 5 minit. Dah, sekejap ya. Masa nak perang, masa kemuncak, kadang-kadang takut bunyi musuh yang hebat tu, Allah Taala campak kan. Ngatuk pada sahabat. Untuk hilangkan, rilis dalam diri para sahabat, dalam jiwa para sahabat takut pada musuh ni. Ini bentuk nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bentuk nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tengok waliyar bita'ana. Ni ayat liar. Seperti mana Ashabul Kahfi kan. Warabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mana mereka berdiri bagi tahu. Ini mauqif nusrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mari lagu ni baru iman dimantap. Masa ni mereka dinaik darjat ni. Betul Allah Ta'ala puas hati dengan mereka. If'alu ma syi'tum. Ahlu Badar kan. Buat gapo nak buat, wa qad ghafartu lakum, aku telah ampun dosa kamu. Ni ahli Badar. Idh yuhi rabbuka ilal malah, ketika mana Allah Ta'ala Tuhan kamu telah wahyu kepada para malaikat, anni ma'akum, bahawa aku bersama kamu. Malaikat wahyu pada malaikat supaya bagi tahu pada orang mukmin, anni ma'akum, bahawa aku bersama dengan kamu. Fasabbitul ladina amanu, maka tasbihlah orang mukmin, kukuhkanlah pendirian orang mukmin. Saulki fi qulubil ladina kafaru rama, aku akan campurkan dalam hati orang kafir ni rasa takut. Baik, rasa Allah Taala campur rasa aman pada orang mukmin, campur rasa takut pada orang kafir. Bila rasa takut itu jadi tak jadi perang. Lalu fadribu fawqal a'na, maka potonglah leher-leher mereka. Wadribu minhum kullabana, bunuhlah mereka. Potonglah leher mereka, potonglah kulibanan, maknanya anggota-anggota mereka. Potonglah anggota mereka. Kenapa? Zalika bi annahum syaqullah, kerana mereka ni sebelum ni benar-benar derhaka pada Allah SWT dan Rasul. Pada Allah khilaf dengan begitu sekali, menentang Allah dan Rasul. Fa innallaha syadidul iqab, hukum Allah sangat keras. Dzalikum fadhuku, demikian itu fadhuku, rasakanlah wahai kafir. Wa annal kafirin adzaban nar, dan balik akhirkan fala tuwallu humul adbar. Wahai kafirin, bila kamu jumpa tentera kafir datang pada kamu zahfan, bertetangga ni, fala tuwalluhum, jangan kamu bagi punggung pada mereka, jangan kamu bagi belakang kamu, lawan, tak langsung. Wa man yuwallihim yawma idzin duburu, siapa dia berpaling lari takut daripada perang, Allah nak bagi tahu faqad ba'a bi ghadabin min Allah, telah menimpa ke atasnya kemurkaan Allah. Dosa besar, lari di mana-mana perang ni,
termasuk kabair seperti mana zina. Sebab tu bukan senang perang ni. Tak. Dalam keadaan menakutkan. Illa Allah Taala berkata illa mutaharrifan, illa melainkan kerana halah dalam peperangan, atau mutahayyizan, ataupun untuk apa dia? Untuk cari pertolongan kemudian untuk lawan semula. Mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'atin, untuk kamu pergi berlindung pada kumpulan lain untuk bina kekuatan untuk dapat serang semula. Maka siapa dia lari daripada medan perang, baling punggung bila musuh mari, maka ba'a bi ghadabin min Allah, maka telah menimpa ke atasnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, wa ma'wahumun nar wa ma'wahun nar, tempat dia neraka. Tak nah. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Tapi tak ada jahat, tak ada kekal kan? Tu ancaman dia. Dosa besar. Dia ada risiko dia. Risiko dia. Sebab tu sebelum dalam keadaan aman, sebab tu Nabi SAW dak tarik para sahabat kan supaya sabar. Bina hubungan dengan Allah tu. Bina dengan jelas tu. Sebab ni bila dia kemuncak, bila dia wajib, kalau tak sedia, masalah. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Kemudian nafi. Bukan kamu yang bunuh mereka, walakinna Allah, tapi Allah yang bunuh mereka. Ini nafi. Usaha yang dibuat dengan sungguh-sungguh, tapi nafi, bukan kamu. Buat kemenangan bila dapat kan, perang pula kan, dia akan timbulkan apa dia? Ujub, takabur, sombong. Betul dia memang jadi lagu tu. Tambah-tambah bila perang sungguh, kita terlibat sungguh dengan ni, dia akan wujud perasaan tu. Dia bila wujud perasaan tu kan, maka kena bagi upah pada kita, kena ada kedudukan, kena naik pangkat, kena macam-macam. Kita bukan jalan tu, tak ada. Kita bukan jalan orang kafir. Betul Allah Taala. Ni nasihat Allah Taala ni. Falam taqtuluhum, bukan kamu yang bunuh mereka. Sekarang ni sahabat kita boleh menang kan? Kerana kita ni, waktu tu ayat ni dah tarbiyah. 313 kalah 1000 ni. Ni benda ajaib. Ini hanya nusrah Allah, tapi kan orang yang menang kan? Sebelum ayat ni tu orang kan ada. Hebat kita. Kalau tidak diurus dengan ni, jadi lagu lain. Jadi lagi. Sebab tu nasib pertama ni, sebab tu ahli Badar kan tawaduk belakang. Ibnu Abi Mulaikah bila jumpa, dia kata aku jumpa 30 ahli Badar. Semua mereka rasa mereka apa? Munafik mereka rasa. Banyak ahli Badar yang Allah Taala bagi tahu melalui Nabi SAW, buatlah kamu nak buat gapo, Allah Taala telah ampun dosa kamu. Oh kita lagu tu ke? Kita ahli Badar ni tak ada dekat dengan orang, tapi dia dah ahli Badar semua. Orang yang betul-betul ada sifat, orang yang betul-betul ada sifat. Tidak rasa dia tu ahli syurga. Faham ya? Kalau mereka tu rasa diri mereka munafik, mana tabi'in kita jumpa mereka rendah diri gitu. Dengan tabi'in mereka, sikap mereka lagu tu. Faham bayar? Bayar. Sebab ayat-ayat begini, bukan kamu, bukan usaha kamu tu. Allah yang bunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramai walakinna, bukan kamu, bukan nabi atau nabi pada nabi sendiri pun. Bukan kamu yang baling dak pasir ke tombak ke arah musuh, walakinna Allah harama, tapi Allah yang buat. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan semua ni berlaku untuk uji orang mukmin. Uji sebagai ujian yang terbaik, sebagai Allah Taala nak angkat darjat mereka ni. Innallaha sami'un alim. Dzalikum, demikian itu Allah Taala buat berlakunya Badar ni. Wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Allah Taala nak hinakan perancangan orang kafir, perancangan orang Mekah. Perancangan orang Mekah. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Sekiranya kamu minta dulu ni jawab Allah SWT kepada orang Mekah sebelum ni. Mereka kata wa yaquluna mata hadzal fathu wa yaquluna mata hadzal wa'du. Ni Allah jawab. Dulu kamu dah kata bila batu Allah nak mari ya? Bila azab Allah nak mari? In tastahu, sekiranya dulu kamu duduk minta, faqad ja'akum, sekarang telah datang pada kamu keputusan Allah SWT, bantuan Allah SWT pada orang mukmin, dia bala pada orang kafir. Wa in tantahu fa huwa khair. Tapi tengok masih lagi turun ayat dalam masa yang sama, bagi peluang lagi pada orang Mekah ataupun orang kafir yang masih menentang lagi. Wa in tantahu, kalau kamu berhenti lepas ni, dak habis Badar ni, berhenti tak lawan lagi, itu lebih baik untuk kamu. Lebih baik untuk kamu. Wa in ta'udu, tapi kalau kamu ulang semula, buat lagu ni lagi, na'ud, kami pun akan ulang juga. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a. Dan golongan kamu, puak-puak kamu tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, walau kathurat, walaupun kamu ramai secara mana pun. Wa annallaha ma'al mu'minin, dia Allah bersama orang mukmin. Kita boleh faham ayat ni turun begini kan?
Jadi sahabat-sahabat yang terlibat dengan Badar ni kan, ketika Uhud, itu semangat ni kesal ayat Quran. Masih dia duk baca dah kan. Terlebih ahli Badar pula dapat kemenangan sebab pergerakan Nabi di Madinah ni. Hari bila Nabi hijrah kan tak, maka mula dah jemaah-jemaah telah dibentuk, Hamzah telah dihantar untuk bergerak. Dia bagi kesan secara tidak langsung pada masyarakat, anak-anak muda, remaja-remaja, bagi kesan. Pasukan bila keluar masuk kan tak, tambah-tambah Badar berlaku dapat kemenangan. Dia bagi kesan arus perdana kita kata di Mekah ni, maka berlaku pergerakan. Jadi orang Islam, sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi kan, bab waktu semaya kan tak, anak-anak sahabat kan pergi semaya tak, mereka berlomba lari, mereka main panah, lebih lagi masjid kan tak, main panah. Latih dia akan jadi, dia akan menjurus ke arah kehidupan begini. Semua akan jadi menang. Allah Taala tu, Allah SWT dia bukan dengan apa dia. Sebab tu kalau kita buat dengan takaluf gini tak jadi. Doa ayat main sunnah ni, kuda ni sunnah, apa dia main panah ni sunnah. Sedangkan kita tidak sambung dengan dia punya main point asah dia tu, pergerakan utama ke arah tu. Tak belajar panah buat apa dia ada lagu ni. Sebab tu dia tak jadi. Tapi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, hadis-hadis Nabi bagi tahu tak apa dia, tentang supaya belajar mana, supaya belajar kuda berenang tu kan tak. Maka masa ni bagi kesan. Di masa ni kita boleh tengok hadis-hadis Nabi. Anak-anak sahabat kan, dia nak pergi masjid ni, bukan anak mana remaja-remaja sahabat ni, mereka berlomba lagi sama-sama dia, berlomba dengan kuda. Ini permainan mereka semua ke arah latihan-latihan begini, latihan-latihan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok, wahai orang beriman, atii'ullaha wa rasulahu, ta'ala pada Allah dan Rasul, ta'ala pada Allah dan Rasul. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un, jangan kamu paling daripada Nabi. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu faham. Wala takunu kalladzina qalu sami'na, jangan kamu jadi seperti mana orang yang mana kata kami dengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka tak faham sebenarnya, mereka tak dengar. Siapa dia ni? Isyarat pada orang munafik. Orang munafik, isyarat pada orang munafik, orang Yahudi di Madinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu, inna syarrad dawab innallah, seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa dia? As-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Orang yang mana? Tuli dan bisu. Orang tuli dan bisu. Alladzina la ya'qilun, itu orang tak memikir. Ini bukan orang tuli cacat ni, tidak ni. Ini kinayah. Kinayah orang yang mana duduk dalam majlis Nabi dengan Quran. Tak, depan Nabi kata sami'na, tapi belakang tak taat. Orang yang tidak taat, orang yang tidak taat. Ini seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi. Ya kena kait, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu, wala jangan kamu paling. Sekarang nak bina generasi pertama ni, dia kena taat pada Allah dengan Rasul secara mutlak, dia tak. Sebab tu jangan pergi kepada Yahudi, jangan dengar Yahudi. Betul, Allah tu ayat begini, walau alimallahu fihim khaira la asmahum, kalau Allah Taala tahu pada mereka tu ada kebaikan, nasya Allah Taala akan buat mereka faham. Allah Taala akan bagi hidayah. Tapi sebab kewarasan telah diberi pendengar dan penglihatan tu, mereka tak sinilah kerana terkesan dengan dunia. Walau asma'hum, kalau Allah Taala buat mereka dengar pun la tawallaw wa hum muridun, mereka akan berpaling dan bagi belakang mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, istajibu lillahi wal rasul, terimalah seruan Allah dan Rasul, sahutlah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, bila Allah dan Rasul panggil kamu, yang mana apa yang dia suruh, apa yang dia perintah tu, lima yuhyikum, terhadap suatu perkara yang menyebabkan kamu jadi hidup, hati kamu jadi hidup, dhamir kamu jadi hidup. Wa alamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahawa Allah SWT yang kontrol hati manusia. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepada dia akan dikembalikan, kepada Allah SWT manusia akan dikembalikan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum, takutlah kamu akan fitnah yang mana fitnah itu tidak akan kena hanya pada orang yang zalim saja, di kalangan mukhasah, bahkan dia jadi am. Fitnah gawa ni kalau kamu langgar perintah Allah dan Rasul, takutlah kamu akan fitnah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah hukuman Allah sangat keras. Wadhkuru id antum qalil, ingatlah bagaimana nusrat Allah masa kamu di Mekah mula. Semua kerana ta'yid daripada Allah SWT. Ni Allah Ta'ala cerita ni apa yang berlaku di Mekah. Ingatlah ketika mana kamu di Mekah mula, kamu sedikit mustad'afun, golongan yang lemah di atas muka bumi. Takhafun dalam keadaan takut, duduk dalam keadaan ketakutan. An yatakhattafakumun nas,
daripada dibinasakan oleh orang Mekah ni. Fa'awakum, lalu Allah SWT telah bagi keselamatan pada kamu. Fa'ayyadakum binasri, dan Allah Ta'ala telah bantu kamu dengan bantuan dia. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Ta'ala bagi rezeki yang baik-baik. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Siapa dia jaga kamu masa di Mekah mula? Allah. Oleh kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunullaha wa rasul, jangan kamu khianat dengan Allah dan Rasul. Jangan langgar perintah Allah. Wa takhunu amanati, jangan khianat amanah-amanah yang telah diberi pada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Wa alamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum. Ni ayat surah mula-mula kan, turun selepas Baqarah kan, dah tengah tu. Maka ayat ni khitab pada munafikin dah ni, tapi tidak dizahirkan. Tengok kan, sebab masih lagi pujuk ni, masih lagi pujuk dia untuk biasakan para sahabat. Ini orang lagu ni tak si tunduk pada Allah dan Rasul ni, tak si kejak dengan Allah dan Rasul ni, ini alamat-alamat orang bermasalah. Alamat-alamat orang bermasalah. Dia kita kena faham ni baru lagi. Payah nak faham ni. Kena tak gitu kau kamel. Kena tak gitu kau Nabi ni. Nak boleh masuk. Tak. Supaya nak terima Nabi sepenuhnya. Pertama orang Madinah. Orang Madinah lagi lah. Baru masuk Islam. Tak. Baru masuk Islam. Wa'lamu, ketahuilah, annama, sebenarnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnatun, ujian. Bagi ujian semata. Wa anna Allah indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, sekiranya kamu benar-benar bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah SWT akan bagi pada kamu furqan. Tengok ni. Ni takwa punya ni. Lebih hebat daripada dia kanun agama, jalan ni, jalan nubuah ni, usaha agama yang dibina oleh Nabi ni, dia bukan jalan ilmu ilmiah. Dak gini, tak ada. Dia jalan takwa. Jalan ilmu biasa tu sekadar ya. Tapi tengok Allah Taala bagi tahu ni. Ini tak faham ni kalau orang tidak ada iman dengan Allah, tidak ada iman dengan akhirat, dapat bezakan di antara hak dengan batin ni dengan takwa semata-mata. Tapi ini Allah Taala bagi tahu. Khusus Allah Taala, wahai beriman, in tattaqullah, sekiranya kamu bertakwa pada Allah, benar-benar takut pada Allah, Allah Taala akan bagi furqan. Bagi dia orang ni tak ada takwa, apa kita nak gantung pada dia. Bahaya. Dia tak ada furqan, dia tak boleh beza di antara hak dengan batin. Dan ni Allah Taala bagi tahu, in tattaqun, sekiranya kamu bertakwa pada Allah. Gapo bertakwa pada Allah? Jaga perintah Allah apa keadaan pun. Jauhi larangan Allah apa keadaan pun. Maka yaj'al lakum furqan, Allah Taala akan buat untuk kamu furqan, dapat beza di antara hak dengan batin. Dan kesilapan kamu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kesilapan kamu Allah Taala akan maafkan. Kenapa? Wa yaghfir lakum, dia Taala akan ampun dosa kamu. Dan kurnia Allah SWT sangat besar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru lisbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuru wa yamkurullah. Ingatlah ketika mana mereka buat perancangan daripada orang kafir untuk apa? Untuk tangkap kamu, untuk bunuh kamu, untuk halau kamu. Wa yamkurun, mereka buat perancangan. Allah pun buat perancangan juga. Wallahu khairul makirin, Allah sebagai perancangan. Tengok Allah Taala patahkan semua usaha-usaha yang telah dibuat oleh zahir orang Islam. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sebalik mereka tu semua ada Allah belakang. Allah. Wa idza tutla alim ayatuna, bila dibaca pada mereka ayat kami, qalu qad sami'na, kami tahu dah. Lau nasya'u laqulna misla hadza, kalau kami nak, kami boleh buat juga. Ini jawapan orang sombong ni. In hadza illa asatirul awwalin, tapi ini tidak lain melainkan bagi ada orang yang belakang. Wa idz qalu Allah, ingatlah ketika mana mereka orang Mekah ni, ketika mana mereka berdoa pada Allah. Ni doa Abu Jahal. Tak larakan. Abu Jahal masa sebelum Badar kan, doa pada Allah. Doa dia kata, in kana hadha wal haq, sekiranya ini hak daripada kamu, bahawa sekiranya Muhammad ni hak dan Quran ni hak, maka fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka timpakanlah azab, timpalah ke atas kami ni batu daripada langit, ataupun datang kami azab yang pedih. Nampak? Ini doa lagu ni. Ini bahaya. Kita tak boleh lagu ni bahaya. Ya sepatutnya seperti mana Nabi ajarkan. Tunjukkanlah sesuatu itu benar supaya kita dapat ikut kebenaran itu. Sepatutnya doa, ya Allah, sekiranya apa yang dibawa oleh Muhammad ni benar, maka bagi taufik pada saya supaya ada ikut dia. Ni tak, kalau Muhammad benar ni, ya Allah, maka kalau aku salah, hancurkanlah aku, binasa. Oh bahaya. Ini kesombongan, tahap kesombongan. Wa ma kana Allah Taala bagi Allah Taala tidak akan azab. Wa ma kana Allah liya'adzibahum anta fi, Allah Taala tidak akan azab
mana-mana orang selagi mana kamu berada bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, begitu Allah Taala tidak akan azab manusia ni. Wa hum yastaghfirun, selagi mana mereka beristighfar. Jadi Nabi tak ada, jaminan Allah. Kalau Rasul ada, Nabi ada, Allah Taala tidak akan tunggu azab. Kalau Rasul tak ada, selagi mana mereka istighfar. Selagi mana mereka istighfar. Sebab tu dia nak istighfar kan, petang nak istighfar. Ni waktu-waktu azab kan, waktu sahur. Ni waktu-waktu azab. Waktu bil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur ni orang Islam istighfar. Azab turun waktu begitu. Waktu begitu. Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya. Kenapa tidak Allah bagi wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah? Kenapa mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka menghalau orang daripada Masjidil Haram? Wa ma kanu awliya, dia mereka bukan jadikan Allah sebagai pelindung dia. In awliya'uhu, sesungguhnya orang yang mana Allah Taala lindung ni illal muttaqun, malaikat orang muttaqin. Tidaklah orang yang mana Allah Taala lindung malaikat al-muttaqun, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tak erti. Dan Allah Taala kritik wa ma kana salatuhum, dia tidaklah sembahyang mereka, sembahyang orang Mekah ni, indal bait di Kaabah illa muka'an wa tasdiyah. Malaikat ke apa? Siulai dia juga tepuk tangan. Ni sembahyang mereka. Dia panggil sembahyang kan. Mereka pun gelar mereka ni orang sembahyang. Okey, sembahyang. Yang ayat kita baca surah Al-Maun kan, fawailul lil musallin. Ni orang lagu ni orang sembahyang. Orang sembahyang. Sebab orang Mekah ni dakwah mereka ni orang sembahyang, orang soleh mereka orang sembahyang. Jadi Allah Taala kritik. Celaka orang sembahyang lagu tu. Sembahyang mana tak beriman dengan hari akhirat. Sembahyang gapo dia? Tak tolong orang miskin, tak tolong anak yatim. Tak tolong dia bakhi. Bakhi wa yamna'una al-ma'un. Lagu ni orang bukan orang sembahyang. Kalau sembahyang pun fawailun, celaka. Dan ni ayat berkenaan dengan dalil mereka ni panggil mereka orang sembahyang ni. Dan Allah Taala bagi tahu ma kana salatuhum indal bait illa kan wa tasriyah. Fadhukul azab bima kuntum takfurun. Dan rasakanlah azab dengan sebab kerana kekufuran kamu pada badan. Innal ladzina kafaru yunfiqun, sesungguhnya orang kafir yang infak harta mereka untuk halal jalan Allah Subhanahu taala, untuk halal agama Allah ni, fasayunfiquna, mereka akan infak, kemudian infak mereka itu menyebabkan penyesalan mereka, kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru, dan sesungguhnya orang kafir ni ila jahannam yuhsyarun, pada neraka jahanam mereka akan dikumpulkan. Dan bapa Allah Taala buat berlaku badan ni, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'a fayaj'aluhu fi jahannam. Allah Taala buat berlakunya badan, berlaku peperangan ni supaya Allah dapat bezakan di antara al-khabith min at-tayyib, dapat cabut ni hak buruk dan hak molek, supaya Allah Taala jadikan hak buruk tu dikumpul bersama-sama dia sehingga bertimbung, kemudian Allah Taala letak semua tu dalam neraka jahanam. Allah Taala buat. Ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi, orang yang rugi. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir masih baki yang telah selamat daripada badar tu, yang tahu sekiranya mereka berhenti lawan Nabi, yughfar lahum, berhenti dah ikut Nabi, maka diampunkan dosa mereka. Wa qad salah, maka dah diampunkan dosa mereka apa yang telah lalu. Wa in ya'udu, sekiranya mereka ulas semula nak serai Nabi lagi, nak serai orang Islam lagi, maka faqad madat sunnatul awwalin, telah berlalu sunnah-sunnah orang dulu yang telah menentang Allah dan Rasul ni akan binasa. Wa qatiluhum, maka sekarang targhib, teruslah perangi orang kafir hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah ni. Fitnah apa? Fitnah menyebabkan orang jauh daripada Allah dan Rasul. Fitnah sembah selain daripada Allah. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah, maka supaya agama ni hanya milik Allah, ketaatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau fa inna Allah, sekiranya mereka berhenti lawan, maka Allah Subhanahu wa taala tahu, dia jelas tentang apa yang mereka buat. Wa in tawallau fa'lam anna Allah maulang, sekiranya mereka berpaling, masih lagi nak menentang kamu wahai Muhammad, maka ketahuilah anna Allah maulakum, Allah lah tuan kamu. Ni'mal maula, sebaik-baik tuan, wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Wa'lamu, ayat 41, baru siapa? Baru datang jawapan ni. Baru jawapan soalan sahabat pada Nabi, harta ghanimah tu lagu mana? Harta ghanimah tu lagu mana? Baru datang jawapan. Bagi tahu panjang lebar tentang apa sepatutnya orang membuat. Ini nasihat Allah Taala pada ahli Badar, pada ahli Badar, dan kepada para sahabat lain secara umum, dan supaya pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Taala nak. Lagu ni nak betul orang. Nak dia dapat kemenangan, tak bukan dengan rasa usaha kita. Pada lagu mana harta ghanimah, wa'lamu, ketahuilah annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu.
apa saja ghanimah yang kamu dapat, yang dari peperangan kamu tu, hasil daripada perang tu, maka fa inna lillahi khumusahu, 1/5 untuk Allah, walir rasul, 1/5 khumusahu walil, fa inna lillahi khumusahu, maka 1/5 untuk Allah, untuk Allah, untuk Rasul, untuk lidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. In kuntum amantum billah, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah SWT. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turun pada hamba kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari furqan. Dia digelar kayak Badar pun hari yaumul furqan. Yaumal taqal ja'am, hari berjumpanya dua kumpulan yang besar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Idh antum, ingatlah ketika mana ni Allah Ta'ala ulah, bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa, ketika mana kamu duduk di belah bawah, wa hum bil udwatil quswa, mereka berada di belah atas sikit, wa raqbu asfala minkum, dan gapo dia, yang tidak pergi tu ada di belah belakang kamu. Ni Allah Ta'ala gambar ke mungkin ketika mana berlaku Badar ni. Belah bawah mana? Nabi daripada sahabat duduk bawah dekat air, dekat ke arah laut, belah tanah rendah. Dan gapo dia? Golongan musyrik Mekah duduk belah atas. Walau tawa'atu, tepat tu Allah Ta'ala bagi tahu, ni mukjizat Allah Ta'ala bagi tahu. Walau tawa'an, kalau kamu berjanji untuk jumpa tempat lagu tu lakhtalaftum fil mi'ad, nasaya kamu tak akan, benda tu tak akan berlaku. Allah Ta'ala atur, hatta tempat perang pun Allah Ta'ala atur. Allah Ta'ala atur. Walakin liyaqdi Allah amran kana, tapi Allah SWT sudah buat keputusan, perkara itu pasti akan berlaku seperti mana dia nak. Dia berlaku seperti mana? Liyahlaka man halaka an bayyinah, supaya Allah Ta'ala dapat binasa ke orang dengan bukti dia dapat bagi kemenangan pun dengan bukti. Wa inna Allah la sami'un alim, Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Idh yurikahumullahu fi manamika qalil, ketika mana Allah Ta'ala tunjuk kepada kamu hemat dalam mimpi kamu bahawa musuh kamu tu sedikit. Walau arakahum katsiran, kalau kamu tunjuk kepada kamu wahai musuh kamu tu banyak, nascaya dia kamu bagi tahu pada sahabat kamu bilangan musuh banyak kan, maka nascaya kamu akan apa dia, akan gagah, dia akan balas sama kamu berkenaan dengan perkara ni. Walakin Allah salam, tapi begitulah Allah SWT telah atur. Allah Ta'ala tahu belaka apa yang ada dan ada. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi ayunikum qalil, ingatlah ketika mana Allah Ta'ala telah tunjuk kepada kamu, Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka, tunjuk kamu pada mereka, pada orang Mekah ni, kamu jadi sikit. Idh iltaqaitum fi ayun, ketika mana kamu berjumpa ni, masa sebelum perang tu, orang Mekah tengok Nabi sikit. Dan ayat tadi iz yurikahumullah fi manamika, masa duduk perang, masa duduk bertetangga tu, Allah Ta'ala buat para sahabat ni nampak orang Mekah sikit. Dan orang Quraisy ni nampak orang Madinah ni, Nabi daripada sahabat sikit, memang sikit sungguh. Tapi masalahnya Nabi daripada 313 ni tengok Quraisy tu yang ramai 1000 lebih tu, mereka tengok sikit juga. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala penampakkan sikit. Tak penampakkan sikit. Sebab tu kita baca dalam hadis kan, berkenaan peristiwa ni kan, sahabat tanya sama dia, berapa depan tu? Lebih kurang kita Allah Ta'ala datangkan ngatuk, mereka tengok semua lebih kurang. Allah Ta'ala nak suruh jadi, betul Allah Ta'ala atur belakang, Allah SWT atur, entah nak bagi kemuliaan pada sahabat. Sebab tu sempurna aja perintah Allah Ta'ala, walaupun tidak lengkap gapai dah. Bila tu dalam perintah ada kejayaan, tengok betul nusrah, malaikat mari lagi, Allah Ta'ala tunjuk lagi. Dan bila tercetus ke peperangan kan, lepas ni kita baca wa ilallah turja'ul umur, kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok wahai beriman, idza laqitum fi'atan, bila kamu jumpa musuh kamu begini lain kali, tak fasbutu, maka tetaplah pendiam, lawan semacam, jangan takut. Wazkurullah, zikirlah pada Allah SWT sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Nampak tak tu tengok ni waktu zikir ni. Apa boleh kita kata, orang kata tak usaha kita mujahadah ni zikir ni, ni zikir akbar ni tak, ni zikir kan dia kata kan, ni lagi mujahadah tak, ni zikir dalam medan perang ni, zikir ni tutup dalam medan perang ni. Bila nampak musuh kan takut mari kan tak, maka zikir pada Allah. Gambar zikir maksud apa? Gambarkan dalam hati kebesaran Allah, Allah paling besar sekali. Begitu Nabi ajar zikir.
Sebab tu bila kita takut pada pemerintah, doa-doa kita tengok doa-doa Nabi, kita tengok doa-doa Nabi dalam Azkar Nawawi. Doa takut pada satu kabilah, satu golongan, doa takut pada pemerintah, doa takut pada kezaliman orang yang zalim kan. Semua doa tu asas doa Nabi ajar kepada cerita tentang kebesaran Allah. Minta dengan Allah, puji Allah dengan apa? Ya Allah, Allahumma Rabbul Arshil Karim, Rabbul Arshil Azim. Tak, pemilik langit dan bumi. Dia kena ya wahai Allah, Tuhan bagi langit dan bumi, Tuhan bagi arasy yang besar. Dia kena sebut sebagai ganti untuk kita hilang ketakutan kita selain daripada Allah. Tengok. Dia zikir pun begitu. Sebab tu ayat 80 ni surah kita baca dah kan. Gambar yang kebesaran. Ni zikir-zikir dengan gambar kebesaran Allah Subhanahu taala ketika mana berhadapan dengan musuh ni. Sebab tu dia nak ada masa tak pergi tu ada daham dan ni. Sebab tu Allah Taala khitab zikir macam bila mari kat ada getim, fazkurullah wasabbihu bukratan wa asila. Kenapa? Sebab benda sudah dia sudah zikir ke apa? Zikir tentang Allah. Subhanallah, alhamdulillah, sebut zikir itu khulasah bagi kebesaran Allah yang Allah Taala cerita dalam Quran. Bagaimana kehebatan dia, bagaimana pentadbiran dia, bagaimana ilmu dia, bagaimana kudrat dia. Jadi gambar-gambar gini ketika mana zikir ni lah yang menyebabkan satu orang itu jadi sabak tu. Tuan dia paling hebat. Semua keadaan pun Allah yang kontrol. Dia orang mukmin, dia kena ada kebesaran tu. Dia latihan ketika mana perang ni paling kemuncak dia. Bila kita faham keadaan lagu ni kan, baru kita tahu betapa dakwah bagi tahu dah jihad tu bukan jihad besar, jihad paling besar tu jihad kecil ya. Jihad besar ni apa dia? Dia pergi sebah dari bilik, kata sebah zikir tu jihad besar. Mana ada? Tengok ni waktu zikir ni. Jihad lagu tu belah-belah apa dia? Minum kopi, tak? Papa makan kopi pisang, sedap ayat lagu tu. Tak ada. Hak ni paling. Tapi asas dia situlah. Asal dia zikir ketika mana dia kena tenang. Tu sumber kekuatan dia. Asal dia main tahajud dengan Quran. Ni asal ni. Kalau hak tu tak ada, memang hak ni tak payah nak buat ni. Sebab ni kemuncak dia tempat dia ni. Ayah ni takut ni. Ni nak salah kalau manusia bila kata tekan lagu ni, nak gau orang lain. Nak bila manusia dalam keadaan terdesak. Sebab tu dia kena berpaut pada Allah sampai begitu kuat sen. Wadhkurullah fasbutu, tetaplah. Kemudian wadhkurullah katsiran, zikirlah pada Allah sebanyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Wa atiiullah wa rasulahu, dan taatlah pada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u. Ketika ni paling bahaya sekali. Jangan usaha ketika mana dalam perang ni nak taat pada Allah dan Rasul. Dalam peperangan. Dia cukuplah kita akan baca lepas ni Uhud kan? Uhud. Sebab tu masa biasa dah latih dah taat pada Allah, Dia masa tak ada berlaku gapo taat pada amin mudah ya, senyum macam beres, amin sak bayar. Bila mari masalah, bah amin sak kena katak juga. Tak kena lalu. Jekoh lalu ketua. Apa gini? Saya payah. Okay. Sebab tu kena latih. Baru kita tahu nilai para sahabat, baru tahu nilai Abu Bakar, Umar masa dalam perang Zatus Salas yang Nabi lantik Ammar ibn al-As jadi ketua kan. Baru 2 bulan masuk Islam jadi ketua. Abu Bakar bawah dia, Umar bawah dia. Dia tengok Ammar ibn al-As pula buat keputusan kan. Tengok Sayyidina Umar nak marah. Ammar ibn al-As buat keputusan apa dalam peperangan tu. Musim sejuk, perang tu musim sejuk. Bayang musim sejuk. Tak. Waktu malam Ammar ibn al-As buat keputusan tak ada siapa pun boleh pergi hidup api. Panas tubuh. Musim sejuk. Tak. Sayyidina Umar nak marah. Kita faham Sayyidina Umar lagu mana? Tak. Orang lain puji Sayyidina Umar apa? Sabar. Dia amai kita kan Nabi lantik. Nabi tahu dah tu. Ya, semua Nabi tahu. Sabar. Ya. Jadi benda tu dilapor pada Nabi kan? Dilapor pada Nabi. Bila lapor pada Nabi, Nabi tanya, "Bapa mu tak benar kan musim sejuk?" Tak. Waktu malam tak sipi hidup kan? Kita kena musim sejuk kan? Allahu Akbar. Tak. Sejuk. Jangan. Waktu kita tak boleh masuk sedara pula. Kau tu situ tu kita pergi, kita tandah tak luluh dah. Kita nak pergi perang dengan tandah kita fedah ni. Pada berak lagu mana ya? Kita nak pak kita pergi nak tandah kena sempurna. Kita tak standard kita dah. Tak boleh nak berjual lagu mana? Nak berjual lagu mana? Nak berjual lagu mana? Dengan tandah kita tak boleh pergi dah. Tapi sahabat tengok. Nabi tanya kat Ammar, "Kenapa kamu halal daripada sahabat-sahabat hidup dengan api malam ke sejuk kan keperluan mereka?" Ammar bagi tahu, Tuhan bagi tahu pada saya musuh tu sekian-sekian banyak.
Sebenarnya bila amal siapa kan, musuh tu berlipat kali ganda banyak. Satu. Dia kita sikit. Kalau kita pergi duduk dengan api ni, musuh tahu, musuh nampak musuh ciri je. Boleh cakap lalu. Tak berapa orang. Dia tengok ungu api tu. Apa dia musuh tahu lalu. Jadi kami tak sibuk dia tahu. Tak sibuk bagi tahu. Jadi tidak benar kan. Suruh sabar. Dia mari situasi gitu. Ni payah kan. Payah. Tak. Dia bila dalam peperangan, kalau tidak ada ketaatan masalah lah. Masalah. Khususnya. Sebab tu tengok ayat ini, wa ati'ullah wa rasuluh, ta'ala pada Allah dan ta'ala pada Rasul, wala tanaza'u. Jangan kamu berpecah, jangan kamu apa? Berbalah. Tanazu' ni, apa dia tanazu' ni? Balah kerana benda yang mana tidak ada dalil kamu. Mata-mata tidak puas hati, semata-mata tidak puas hati. Fatafshalu, menyebabkan kamu akan jadi gagal. Wa tadhhabu rihukum, kekuatan kamu akan lupuh. Wasbiru, maka sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Taala bersama dengan orang sabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa riya'an nas wa yasuduna an sabil wallahi ma yamun. Jadi kamu jadi seperti mana orang yang keluar daripada rumah mereka dengan penuh kesombongan dan nak menunjuk dia usaha untuk halau daripada jalan Allah, dan Allah Taala tahu belaka apa yang dia buat. Ni Allah Taala gambarnya keadaan orang Mekah yang mana keluar daripada Mekah ni nak pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dengan penuh bangga dengan kekuatan dia rasa dia dapat hapuskan Nabi. Dia supaya lepas ni orang Arab semua tunduk pada kita, tahu bahawa bagaimana kekuatan kita, baru mereka hormat kita lagi. Ini percakapan Abu Jahal, ini percakapan Utbah. Dia tahu Nabi tak buat persiapan kan. Kita dengan 1000 ni seperti mana Firaun lah dengan tentera dia kan nak hapuskan Nabi Musa. Mereka buat perancangan, Allah ada perancangan. Sebab tu bila Allah kata sabit perintah Allah kan, sebab tu kita nak tahu ni perintah Allah ya, maka buat. Jangan takut. Dalam perintah tu ada kejayaan. Kalau kita tak sebenarnya ni bukan perintah Allah Taala, kita rasa tu perintah Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau ni perintah Allah Subhanahu Taala, maka yakin dalam perintah Allah Taala ni ada kejayaan. Keadaan ni Allah Taala buat nak uji kita. Nak tengok kita taat pada dia ataupun tidak bila mari keadaan. Wa izayyana lahum, ingatlah ketika mana syaitan telah hias pada mereka amalan mereka untuk menentang Nabi, untuk pergi serang Nabi dengan bawa 1000 tentera ni molek. Wa qala la ghaliba lakumul yawm, lalu berkata syaitan ni, Allah Taala bagi tahu la ghaliba lakumul yawm, hari ni tak ada siapa boleh lawan kamu, boleh kalahkan kamu minan nas, ni daripada sahabat Nabi. Wa inni jarun lakum, dan aku ni tak teman kamu, aku ni teman. Ini syaitan ni dalam riwayat ni asbabun nuzul kan. Iblis masa ni menyerupai satu orang tua yang bagi candangan, yang bagi panduan, yang targhib supaya pergi. Iblis pun jadi apa, Allah Taala buat tak betul juga. Iblis pun Allah Taala buat tak betul juga. Padahal ni pada belakang ni, tapi Allah Taala buat salah belakang sebab hati manusia ni keputusan dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma tara atil fi'atani naqasa ala akibah. Jadi bila dua pasukan ni telah berjumpa, maka bila telah tengok ada di sebalik tentera orang Islam ni ada malaikat-malaikat, ada nusrah Allah, ada bantuan Allah, naqasa ala akibai, maka dia pun berundur lagi. Wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Inni ara ma la tara, aku lihat apa yang kamu tidak lihat. Inni akhafullah, tengok aku takut pada Allah. Ni takut ni kerana dia buat salah ni. Ni takut ni. Wallahu syadidul iqab, takut tapi tidak taat, tidak ada makna. Dia takut sehingga taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu syadidul iqab, hukum Allah sangat keras. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum, ketika mana orang munafikin dan orang yang mana ada penyakit dalam hati mereka berkata gharra haula'i dinuhum. Ini ucapan orang munafikin ni. Tak, gharra haula'i dinuhum ni apa ucapan ni? Allahu akbar. Ni ucapan kita ni. Tak, sungguh dalam beragama itu menyebabkan dia terpedaya. Taksub dia dalam agama tu. Orang munafikin pandai para sahabat ni, terima juga, ikut juga Nabi ni, pergi lawan 300 nak lawan 1000 ni, itu mereka telah terpedaya dengan agama. Sedangkan dia binasa. Itu perasaan orang munafikin. Perasaan orang munafikin. Tak, terlampau jauh doa tu. Jauh dia tu menyebabkan dia tu terpedaya. Ni Allah lagi lah. Ini percakapan munafikin ni. Bila tengok para sahabat 313 nak lawan kan, bila mereka tahu Allah Taala zahir kan. Maknanya ketika ni orang Islam di Madinah kan, yang tahu berita lagu ni kan, tak, dia keluar daripada hati dia percakapan dia ni. Masa ni baru mereka tahu ni percakapan munafikin. Sahabat gitu kan. Nifak ni. Betul kan kita dengar sebab pergi bukan nak pergi perang.
Tiba-tiba dapat berita bahawa sahabat kapal dia orang Madinah ramai tahu berita tu. Sebab Huzaifah bin Yaman balik ke Madinah tahu orang Mekah nak serang Madinah, serang Nabi di Badan. Dia orang rakan. Jadi semua ni untuk tarbiyah. Idh yakun, siapa dia munafikin tak tahu. Tapi Allah Taala zahirkan. Siapa dia kecek lagu ni ni. Tak 313 gilawai juga. Ini agama dia johdoh ni buat lagu ni. Johdoh. Tak khabar dah tu, tak warah dah tu. Ini perkataan lagu ni perkataan munafikin. Allah Taala sebutkan idh yaqul, ketika mana munafikin, dia orang yang mana ada penyakit dalam hati, dia berkata gharraha ulaidinuhum. Agama mereka itu telah memperdayakan mereka. Agama mereka, iman mereka pada Allah, iman mereka pada percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyebabkan mereka terpedaya. Wa man yatawakkal 'ala Allah, maka Allah Taala jawab, siapa dia bertawakal pada Allah walaupun sikit tu, maka Allah Aziz, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau tara idh yatawaffal ladina qalu, lah kamu dapat lihat ketika mana Allah Taala matikan orang kafir. Ketika mana para malaikat matikan orang kafir. Syahid mati dalam perangnya tu. Ketika mana orang kafir dimatikan, dibunuh. Yadribu wujuh, malaikat katak wajah-wajah mereka. Wa adbarahum, dia belakang-belakang mereka. Dia dikata pada mereka, zuq adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ni. Demikian itu kerana perbuatan mereka sendiri. Wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid, Allah Taala tidak buat zalim pada hamba. Keadaan mereka ni, orang Mekah yang telah dibinasa ni, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, kepala-kepala penentang utama ni, Allah bagi tahu kadab bi ali Firaun, seperti mana keluarga Firaun. Atau seperti mana pengikut Firaun, alu Firaun. Allah nak sama sebut kalau azab kan alu Firaun, tak sebut Firaun sebab apa? Sebab Firaun tu mental itu dah, sebab tu sebut nama Firaun. Tapi sebut ala tu sebab nak bagi tahu siapa saja yang walak pada Firaun, semua tu tak binasa belakang. Dia keadaan orang Mekah ni yang menentang Nabi ni, yang binasa, yang mati 70 orang tu, Allah Taala bagi tahu kadab bi ali Firaun. Mereka ni seperti mana pengikut Firaun. Walladzina min qablihim, dia juga orang sebelum Firaun, kaum kaum Samud tu, yang kafaru bi ayat, yang kufur dengan ayat Allah. Lalu fa akhadahumullahu bi dzunubihim, Allah Taala telah hukum mereka dengan sebab dosa mereka. Innallaha qawiyyun, Allah Maha Perkasa, syadidul iqab, hukumnya dia sangat keras. Dzalika bi anna Allah, demikian itu ni jaminan daripada Allah Subhanahu lam yakum mughayyiran ni'matan an'amha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya ajib ayat ni. Ni jaminan dia. Allah Subhanahu bagi tahu, Allah Taala tidak akan ubah apa-apa nikmat yang Allah Taala bagi pada mana-mana kaum. Nikmat tamkin, nikmat kedudukan, nikmat harta ke apa, Allah Taala tak akan ubah, Allah Taala tak akan ambil. Hatta yughayyiru ma bi, sehingga mereka sendiri berubah. Mereka tidak bersyukur, mereka ubah. Mana ada Allah Taala satu orang yang Taala bagi kedudukan, bagi nikmat ada, maka oleh kerana Allah Taala tak suka ke Allah Taala hapuskan? Tidak, dia tak ada gitu. Jaminan ayat ni apa? 2 kali mari kan dalam surah Ibrahim ke? Surah Ar-Ra'd tu, kita tak baca lagi. Surah Ar-Ra'd tu. Ayat ni menjelaskan apa yang dalam surah Ar-Ra'd tu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan umum kan dari surah Ar-Ra'd tu. Allah Taala tidak akan ubah satu orang tu melainkan bila dia berubah tu. Kita baca ayat tu kan, kita baca pada orang miskin, kita baca pada orang yang tak berusaha kan tak, keadaan Allah Taala tak akan ubah sehingga kamu ubah diri kamu. Ayat tu bukan gitu, ayat tu ni ayat dia ni. Ayat ni Allah Taala bagi satu orang yang mana diberi kedudukan, diberi harta, Allah Taala jamin kedudukan dia tidak akan jatuh, harta dia tidak akan kurang. Sehingga dia dulu dia tidak bersyukur nikmat yang Allah Taala bagi, dia kufur dengan itu. Seperti mana kita baca dalam surah An-Nahl ni kan, Allah Taala buat perumpamaan satu negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan rezeki. Fakafarat, lalu dia kufur. Ni lagu ni, dia kufur. Bila kufur ya, bila dia ubah. Adapun satu orang yang mana innallaha la yughayyiru bikum hatta yughayyiru, Allah Taala tidak akan ubah satu sehingga dia ubah dulu. Tak mestinya dia usaha tak ubah juga dia. Rezeki banyak tu kan, dia suku sembahyang banyak tu dia. Tak ada jamin Itu bukan ayat tu, bukan waktu gitu. Ni ayat ni ayat ni syarah pada ayat tu. Ayat ni yang bagi tenang pada semua dekat jamin dia. Iman kita juga. Mana iman kita ni, Allah tak akan tarik iman kita, Allah tak akan tarik nikmat dunia kita selagi mana kita tidak langgar perintah Allah SWT. Kita tak berubah. Kalau kita maintain taat pada Allah SWT, Allah akan teruskan bagi iman, bagi hidayah. Ni jaminan daripada Allah. Kita tak tahu kan,
Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik hidayah kita, bila-bila Allah Ta'ala boleh sesatkan kita, bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik rezeki kita jadi apa-apa. Allah Ta'ala bagi jaminan. Qanun Allah SWT, selagi mana kita bersyukur, selagi mana kita jaga amalan kita istiqamah, Allah Ta'ala akan jaga kat diri kita tu. Allah akan jaga kita. Ni qanun Allah. Tapi mereka ubah. Macam orang Mekah ni, Allah Ta'ala tak ubah dia ada keadaan dia gini, tapi dia telah ubah dah. Dia telah menentang Nabi sampai peringkat dak pergi cari Nabi nak hapuskan di Badar ni. Maka oleh kerana dia telah pilih kekufuran sampai tahap begitu, maka Allah Ta'ala telah binasa dia. Wa anna Allah sami'un alim. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Kada bi ali Firaun sekali. Seperti mana? Warga Firaun. Sebenarnya Firaun tu Allah Ta'ala tak ubah dia sebenarnya. Kekuasaan dia, harta dia tu. Tapi dia telah pilih derhaka, telah pilih menentang kan? Maka Allah Ta'ala ubah. Walladzina min qablihim. Begitu juga orang sebelum mereka. Kadzabu bi ayati rabbihim. Mereka telah mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Firaun dan pengikut Firaun. Wa kullun kanu zalimin, dan semua mereka tu zalim belaka. Sekali lagi kedua, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang melata di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang kafir. Orang kafir. Alladzina kafaru fahum la yu'minu, kafir mereka ni tidak beriman. Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ni, duduk atas bumi Allah. Allah jadikan dia, Allah bagi nikmat segala dia, ambil rezeki Allah, makan rezeki Allah, tapi kufur dengan Allah. Ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marahum la yattaqun. Iaitu orang kafir lagu mana? Orang kafir yang mana buat perjanjian dengan kamu, kemudian dia langgar perjanjian dengan fi kulli marrah wa hum la yattaqun, dia tidak jaga perjanjian itu. Fa imma tasqafanna fil har fasharid bihim, maka bila kamu jumpa mereka dalam peperangan orang lagu ni, fasharid bihim man khalfahum, fasharid bihim, maka bunuhlah mereka belakang, la'allahum yadhakkarun, supaya mereka dapat ambil pengajaran. Wa in takhafan wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Sekiranya ini suasana lain dah ni. Ini berkenaan dengan ayat ni. Tu berkenaan dengan bila Nabi nak buat tahaluf dengan mana-mana Arab, dengan mana-mana Arab, kabilah-kabilah Arab yang kafir ke apa ke, maka Nabi diberi pilihan. Kalau ragu-ragu, boleh percaya ada perjanjian dengan mereka ni. Takut depan kita janji, belakang tikai ke belakang tahaluf dengan musuh. Jadi mula Nabi di Madinah ni, keadaan Nabi di Madinah cari jalan bagaimana supaya Madinah ni aman kan. Maka Nabi buat pergi jumpa kabilah-kabilah yang ada potensi, yang ada kekuatan tentera ni kan, semua dijemah dihantar. Semua ada tunduk pada Nabi ataupun tak, kalau tak siapa kan, tak buat perjanjian. Dia Allah SWT bagi pilihan pada Nabi. Wa imma takhafanna min qaumin khiyar, bila kamu takut bimbang daripada mana-mana kaum yang melakukan perkhianatan, tak boleh buat perjanjian dengan orang lagu ni, dia akan khianat. Tak, rekod dia ni buruk. Tak, orang tidak jujur. Maka fambith ilaihim sawa, maka tak usah terima perjanjian. Surah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak suka pada orang yang khianat. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaku, janganlah orang kafir fikir bahawa dia boleh terlepas daripada kami, bahawa mereka tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Selepas panjang semua hadirin hadirat nak cerita tentang bagaimana orang Islam dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kemenangan dalam peperangan ni, berhajat pada nusrah Allah, berhajat pada takwa pada Allah, berhajat pada taat pada Allah, berhajat pada zikrullah. Semua dibagi tahu kan, ni asbab-asbab maknawi. Bersatu, jangan pecah belah, tak baiki hubungan sama-sama kamu semua. Satu ayat saja, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Satu ayat saja. Buatlah persiapan mengikut kadar kemampuan. Tu pun tengok, mengikut kadar kemampuan kamu, apa-apa kekuatan yang kamu boleh buat. Tengok. Sebab tu ni bukan perkara utama. Wow. Tapi diurus dengan sempurna juga para sahabat. Sebab tu kita bagi tahu latihan anak remaja kan, dilatih. Tapi bukan keutamaan utama ni. Sebab sumber kekuatan mujahidin orang Islam ni bukan sedek ni. Kita tengok Andalus kan. Andalus kita cukup kan. Alat cukup, kita lebih cukup lagi. Tentera lebih ramai lagi, kelengkapan lebih cukup lagi. Tak. Ilmu lebih maju lagi. Kalah kan? Bila tidak ada nusrah Allah, bila tidak ada bantuan Allah. Bila orang Islam ni jauh daripada perintah Allah SWT, bila Allah tak tolong, orang kafir sikit lah. Orang kafir sikit. Itu apa yang berlaku di Andalusia, di Spanyol. Hilang lenyap tu. Tak, tentang madu kita ni. Kita belajar.
Tu kita boleh belajar dah. Tengok ni Allah Taala ajar pada kita. Baru mari satu ayat ni, wa'idu lahum mastata'tum. Buatlah persiapan untuk para sahabat Nabi ni. Mengikut kadar kemampuan, apa-apa kekuatan. Sama ada tentera berkuda ke, tak? Untuk ribatul khair. Turhibuna bihi aduwakum. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tak, supaya mereka tahu, orang kafir tahu bahawa kamu ada persiapan tentera untuk menakutkan mereka. Cukuplah orang kafir tahu bahawa Islam ni sedang buat persiapan tentera untuk perang. Cukup dah. Tak, supaya musuh Allah dan musuh kamu ni takut. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamu. Yang kamu tidak tahu, musuh-musuh yang ada lagi yang kamu tidak ada, Allah Taala tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Dia setiap kali bila mari ayat jihad ada ayat infak. Dan apa saja yang kamu infak sesuatu di jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tun, akan dibalas dengan sempurna dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa in janahu lisalim, semua ayat-ayat berkenaan dengan panduan dalam peperangan. Dan sekiranya kamu tengok mana-mana kaum ni janahu lisalmi, tengok condong ke arah apa? Ke arah untuk berdamai. Wa in janahu, tengok bahasa condong, janahu. Wa in janahu, sekiranya mereka condong ke arah lisalmi, fajnah laha, maka terima lalu. Lepas tu lama ke dia khianat kan? Tak, kalau zahir dia nampak molek, orang dia amanah, orang ke apa kan? Maka wa tawakkal ala Allah, bertawakal pada Allah. Tengok orang mukmin, gagah dulu. Tapi tengok mata juga. Tapi kalau tahu dah jenis kaum yang mana, jenis khianat, jenis gini, kamu bimbang dia akan berlaku khianat, maka orang lagu ni jangan buat perjanjian damai dengan dia. Bila-bila masa boleh perang. Jangan takut. Dan mereka pun tidak akan terlepas daripada Allah SWT. Tapi kalau mana-mana kaum yang mana tahu akan berjanji damai dengan kamu dan mereka tu orang molek, tak, maka terimalah. Lepas tu takut dia nak khianat, wa tawakkal ala Allah. Ni Allah. Orang Islam dia ada benda ni, dia tak faham. Sebab kita ada Allah, Allah yang terbit belakang. Innahu huwas samiul alim, dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa in yuridu an yakhda'uka, sekiranya mereka nak khianat, mereka nak buat tunjuk zahir molek, dan mereka sebenarnya zahir orang molek. Tapi kalau mereka ada buat sembunyi ke, tak, niat jahat mereka tu yang kamu tidak dapat tahu, jangan bimbang. Tengok Allah Taala bagi tu. Ni kita ni. Wa in yuridu an yakhda'uka, sekiranya mereka ingin nak tipu kamu, buat perjanjian damai ni sebenarnya nak cari halah supaya dapat tikai alik belakang ni. Sebenarnya dia ada perancangan jahat dengan orang Mekah. Fa in hasbakallah, cukuplah Allah. Kamu kena cukup dengan Allah SWT. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa dialah sebenarnya yang bagi pertolongan. Dia bagi pertolongan sebenarnya. Dengan pertolongan dia ada dengan pertolongan dengan orang mukmin yang lain. Wa allafa baina qulubihim, dialah yang menyatukan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kamu infak harta dan apa yang ada di atas muka bumi ni untuk kamu nak satukan hati para sahabat, ma allafta bain, kamu tidak dapat menyatukan. Walakin Allah allafa bain, tapi Allah SWT yang menyatukan. Innahu azizun, Allah yang akan turun belakang. Kamu hanya ikut wahyu. Hatta tahluh dengan musuh pun siapa dia boleh menyatukan? Allah yang akan turun. Ya ayuhan nabi hasbukallah, wahai nabi, tengok di kitab pada nabi, hendaklah kamulah orang mula sekali kena rasa cukup dengan Allah. Begitu wa manittaba'aka minal mu'minin, begitu orang yang mana ikut kamu di kalangan mukmin kena rasa cukup dengan Allah SWT. Kena rasa benar-benar yakin bahawa nusrah hanya daripada Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan helah kita. Ya ayuhan nabi haridil mu'min, wahai beriman, bagilah targhiblah orang mukmin ni, bagilah rangsangan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ni lepas tu Badar, targhib perang. Inyakum minkum isyu, ni peringkat awal. Ini bukan peringkat awal, maknanya bila situasi dia keadaan lagu ni, ini Allah Taala bagi jamin. Inyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atan. Kalau kamu ada 20 orang dapat mengalahkan 200 orang. Seorang 10. Seorang 10. Ni kekuatan orang Islam. Kekuatan orang Islam. Asbab sikit. Nusrah Allah Taala banyak. Tapi syarat dia apa dia? Isyruna sabirun. Dak 20 orang yang sabar, yang benar-benar jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala bagi tahu kekuatan dia boleh lawan 200 orang. Wa yakum minkum mi'atun, sekiranya kamu ada 100 orang, yaghlibu alfan, boleh mengalahkan 1000. Minal ladzina kafaru, kalangan orang kafir. Bi annahum qaumun la yaqum, sesungguhnya mereka kaum yang mana tidak faham hakikat sebenar. Sebab tu ayat ni tidak mansuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi keringan, bukan segini sama. Dan benda ni berlaku pula kan? Berlaku pula di mana? Ketika mana Sayyidina Umar nak arah kita lawan Rom kan, 36,000 lawan 200,000. Khalid bin Walid sentiasa bawa tentera kan, 2,000 lawan 20,000. Setiap kali perang 2,000 lawan 20,000. Oh, Khalid bin Walid.
terserah dia. Pilih orang terbaik, 2,000 lah, 20,000. Dan ni yang bergerak begini, baru Islam akan bangkit. Islam akan bangkit. Tak. Ni kita punya kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan kita sebenarnya. Sebab tu kita sekarang ni gerak dalam kampung kita, nak ajak orang semua mari masjid dulu. Tu ya dulu. Nak ajak. Kita nak wujud suasana biar anak muda, biar masjid kita hidup 24 jam, biar anak muda tengok sini sentiasa ada majlis. Majlis tadabbur kita Allah SWT. Majlis ada suasana begini. Dan setiap orang lelaki-lelaki ada hubungan dengan masjid. Ini kita nak wujud. Dan ini asal wajib akal. Biar setiap rumah ni hidup amal aja. Daripada sini kita nak suruh wujudkan dalam rumah ni amal-amal pula. Amal-amal pula. Nampak? Sebab tu dia kena cetuskan. Sebab tu dia kena ada pergerakan. Hak ni pun kita lemah. Kita jangan ingat kita duduk dalam sahabat boleh hidup ni. Oh payah ni. Ajak pergi perang. Kita naik kuda takut dah. Tengok kuda takut dah. Naik atas belakang. Nak pergi perang lagu mana? Dia takut peperangan ni satu menakutkan. Sahabat yang sudah gini pun takut juga. Tapi siapa satu tahap gini Allah Taala bagi. Ni nilai kualiti orang Islam. Nilai kualiti orang Islam ni. 100 boleh lawan 1000. Al-an Allah bagi. Sekarang ni khafafallah Allah Taala ringankan lagi. Turunkan. Wa lima anna fi Allah Taala tahu kamu ni lemah. Fa in yakum minkum mi'atun, dak sekiranya kamu ada 100 yang sabar boleh mengalahkan 200. Boleh mengalahkan 200. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau kamu 1000 dapat mengalahkan 2000. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ma'as sabirin. Situasi berbeza. Kalau mari pula situasi seperti mana ayat atas, dia akan lahir orang gini pula. Dia lahir gini pula. Maka nabiyyin an yakuna lahu asrah. Hatta kita ni yang kita sambung. So. Sikit lagi kita sambung esok. Subhanakallahumma wa bihamdika. Berapa muka surat hari ni?